Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 晚上好，弟兄姐妹， Salam sejahtera kita semua yang dikasihi Tuhan. 我们都是神所爱的。 Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari bangun dari tidur lalu mata langsung terpapar sinar matahari? 你们起床的时候有没有这样发生？就直接看到亮光了。 Ya mungkin karena jendela kamarnya sudah terbuka begitu ya. 有时可能因为你们的床就已经被打开了， Atau mungkin masih tidur lelap di kamar yang gelap. 或者已经在黑暗的房间睡着， Lalu tiba-tiba ada yang menyalakan lampu yang begitu terang. 突然有人开灯， Apakah Bapak Ibu pernah seperti itu? 有没有发生这样的事情？ Kalau pernah apa yang dirasakan? 如果有的话， Saudara-saudari. 你们感到了什么？ Silau ya, iya. Silau, tentu silau itu bukan karena matahari atau lampunya salah atau jahat. 闪耀是不是因为那个太阳或者那个灯是坏的？ Ya, betul ya. Bukan karena lampu atau matahari itu jahat atau salah. 不是因为那个太阳或者那个灯是错误的， Tetapi lebih karena mata kita belum siap menerima terang itu. 但是因为我们的眼睛还没有准备来接受这个光。 Karena secara sederhana tubuh kita memang perlu waktu untuk menyesuaikan diri. 简单来说，我们的身体呢需要时间来适应， Sel-sel di retina mata kita butuh waktu untuk beradaptasi. 我们的眼睛呢需要时间来适应。 Saudara-saudari, begitu pula dalam hidup kita. 在我们的生活也是如此。 Kita di zaman ini terbiasa hidup di budaya yang sangat memanjakan, 我们就是活在那么宠我们的一个时代， yang mengutamakan kenyamanan. 我们重要了舒适。 Layar HP kita itu bisa diatur kecerahannya. 我们手机的那个亮度是可以来调的， Konten bisa kita filter sesuai selera kita. 我们所做的什么视频是可以我们根据我们的所要的。 Bahkan yang dianggap kebenaran pun seringkali hanya berdasarkan sudut pandang dan pengalaman pribadi. 甚至呢，真理只是来于我们个人的角度来看， Atau kebenaran berdasarkan perasaan kita. 或者这个真理是靠我们的感觉， Dan itu kemudian menjadi ini kebenaranku. 然后会变成了这个就是我的真理。 Kita di zaman ini 在这个时代， senang dengan cahaya yang hangat dan menenangkan. 喜欢温柔的使我们安稳的那个光。 Tapi terang yang menyingkapkan kelemahan dan dosa kita ternyata kita tolak. 但是使我们看到我们罪的那个光，是我们拒绝了。 Saudara-saudari, inilah realitas kehidupan kita. 这个就是我们的生活实事。 Hari ini kita hidup dalam budaya yang menyoroti diri sendiri. 现在我们活在只是顾了我们自己， Kebenaran dianggap relatif. 真理呢只是不是一个标准的。 Dan orang semakin alergi terhadap teguran. 人呢不喜欢被斥责， Karena itu ketika Injil datang, 所以呢，当福音来的时候， banyak orang merasa terang Injil itu terlalu silau. 很多人就认为这个太炫耀了， Injil itu terlalu jujur. 福音呢太诚实了， Firman itu terlalu menyatakan kelemahan dan dosa-dosa kita. 神的话呢已经显明了我们的罪， Terlalu menyingkapkan isi hati kita yang sebenarnya. 说出来我们的真相。 Dan banyak orang langsung menyipitkan matanya. 很多人呢就闭上他们的眼睛了， Menolak, 拒绝， bahkan menutup tirai atau jendela hatinya. 甚至闭上他们的心， Lalu berkata terlalu silau. 然后就说太炫耀了。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， kenapa kita spontan menolak terang ya? 为什么我们直接去拒绝这个光呢？
Seperti tadi ketika kita ada dalam gelap, tiba-tiba ada terang, kita seperti spontan menolak. 就是好像我们本来是在黑暗的，突然有光，我们就会直接拒绝了。 Ternyata karena pada dasarnya otak kita menganggap teguran itu ancaman. 因为我们的人是会觉得劝告是一个危险。 Maka ketika teguran atau kebenaran itu menyenggol diri kita atau identitas kita, 但那个劝告呢，已经在我们的身上。 ketika hati kita didatangi oleh terang firman yang tajam yang membuat kita merasa perih, 当我们的心被神的话被照亮的时候， kita spontan masuk mode bertahan, 我们就不要坚持了， melawan, 拒绝、 lari, 逃跑、 diam, 安静， atau pura-pura setuju. 或者呢假装的同意。 Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, 可以想象， kalau tiba-tiba wajah kita disorot senter yang terang di tengah gelap. 如果我们的脸呢突然有一个很亮的灯来照， Mungkin ada dari kita yang memilih untuk marah-marah, 有一些可能会生气， atau ada yang menutup mata dan kemudian cepat lari, 或者直接闭上眼睛就直接跑， atau ada yang cuma diam kaku. 或者呢有的只是安静的， Ada juga yang mungkin berpura-pura tidak kenapa-kenapa, padahal sebetulnya sangat silau. 也许有的人是假装的，其实呢他感到炫耀。 Begitulah hati kita ketika disorot terang firman. 我们的心也是如此，当有光在我们的心里， Seringkali ketika kita mendengar firman, 当我们听神的话， kita membutakan diri sendiri dengan berbagai cara. 我们瞎了眼。 Ada yang mencari alasan supaya citra dirinya aman. 有很多人找个理由使他是安全的， Ada yang hanya mau dengar yang cocok dengan pendapatnya. 有的人只是想要听他喜欢的， Atau ada yang menolak fakta kalau firman itu menyenggol dia. 或者有一些人呢拒绝了那个真相， Bahkan ada yang menyangkal dan malah menyalahkan orang lain. 也是有的人只怪了其他人。 Itu memang reaksi normal 那个是正当的反应。 sebagai manusia, 当一个人， tapi itu tidak pernah menyembuhkan. Menyembuhkan. 但是那个不能够恢复， Tidak pernah mengubahkan. 不能够改变。 Semua cara yang tadi itu 全部的办法呢， membuat kita betah ada dalam gelap. 使我们喜欢在黑暗里。 Mari sekarang kita buka Alkitab. 我们来打开我们的圣经， 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6哥林多后书第4章3到6节。 akan terlebih dahulu dibacakan dalam terjemahan Mandarin. 如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上，此等不信之人被这世界的神弄瞎了眼，瞎了心眼，不叫基督荣耀，福音的光照指他们。基督本是神的像，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。 Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab kami tidak memberitakan diri kami sendiri, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang Alkitab katakan? 圣经所说的是什么呢？ Jadi Paulus menulis bagian ini kepada jemaat di Korintus. 使徒保罗为哥林多的百姓写了这个信。 Jemaat yang terbiasa terpikat dengan retorika, dengan kemampuan berkhotbah, penampilan. 他们是转移他们的外貌， Mereka terpikat oleh siapa yang dipuja banyak orang. 他们迷上了谁被人荣耀的。 Jemaat di Korintus terbiasa menilai seseorang bukan dari isi kebenaran yang dibawanya, 他们看一个人不是看他们的真理， tapi dari cara orang itu tampil. 就是从外貌。 Akibatnya mereka mudah terpikat oleh pengajar atau rasul palsu 所以呢，他们很容易迷上了那个假先知， yang fasih bicara, 就是很流利的说话， punya gaya meyakinkan, 他们的模式是 dan kelihatan hebat. 就看起来很厉害的， Meskipun isinya menyimpang. 虽然内容是歪的。 Ini ada di 2 Korintus 11 ayat 4-6. 这个有在格林多后书。 Sementara Paulus sering dianggap kurang keren, 使徒保罗呢，看起来就不是很酷的， lemah dalam penampilan, 在外貌那边是看起来是很软弱的， sederhana, 比较简单。 dan tidak fasih dalam retorika Yunani. 就在希伯来语的，就是传道的时候就没有那么好。 Dan di sini Paulus menyingkapkan 3 hal penting. 在这里呢，使徒保罗说了3个点， Ada masalah 有问题。 di ayat 4, 在第4节的时候， yaitu kebutaan rohani. 他们就是瞎了心眼。 Tertulis, ilah zaman ini membutakan pikiran orang yang tidak percaya. 就是这世界的神弄瞎了心眼， Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. 不叫基督荣耀福音的光照在他们。 Ilah zaman ini menunjuk kepada iblis 这个世界的神指的是魔鬼， sebagai penguasa pada zaman yang jatuh ini. 他们是这个世界的掌管。 Masalah yang Paulus singkapkan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, 使徒保罗所说的， bukan sekedar soal mereka kurang informasi atau pengetahuan, 不是因为他们缺少了信息或者缺少了知识， tapi lebih serius dari itu. 比这个更严重。 Paulus memakai kata noemata. 使徒保罗使用的一个挪埃马达的一个词， Ini menunjuk pada pusat pertimbangan, 这个就是考虑了一个事情， pola pikir, 思想， bahkan hasrat manusia. 甚至人的意念。 Jadi yang buta bukan mata jasmani tapi mata batin. 所以，瞎的是不是肉体的眼，但是心眼。 Yang akibatnya, 后果呢？ kemuliaan Kristus yang adalah inti Injil tidak terlihat. 神的荣耀呢没有看到， Bukan karena Injil gelap, tapi karena hati manusia yang gelap. 不是福音是黑暗，但是人的心是黑暗。 Nah, kalau inti masalah kita adalah kebutaan, Bapak Ibu Saudara-saudari, 如果问题是在我们是瞎了眼， maka semua solusi dari dunia ini pasti gagal. 所以呢，这个世界的办法都是肯定会失败的。 Karena kita tidak butuh sekedar kacamata baru, 因为我们不单只是需要了新的眼镜， tapi kita butuh mata yang baru. 我们就是需要了新的眼睛。 Mata batin yang buta, 瞎的心眼， hati yang mengalami kebutaan, 这个心是已经瞎了眼， hanya bisa disembuhkan oleh Allah. 只是由于神能够恢复。 Dan kalau yang kita coba lakukan adalah menurunkan intensitas terang, 如果我们所要做的是缺少了亮度， kalau yang kita coba lakukan adalah mengurangi ketajaman firman, 我们所做的事就是减少了福音， itu tidak akan pernah menyembuhkan kebutaan rohani. 那个不能够恢复我们的这个病， Seperti orang yang menutup tirai saat matahari terbit. 就是好像一个人呢把他窗帘关掉了， Mataharinya tidak jahat, 太阳呢不是坏的， tapi sinarnya itu mengingatkan, "Hei, sudah pagi, ayo bangun." 但是
那个亮光呢，已经提醒了我们，天就已经早了，快点起床。 Tapi kita sering lebih memilih tirai itu menutupi 但是我们常常呢比较选要关掉那个窗帘， daripada penyembuhan hati yang Allah mau kerjakan. 好比神所要做的。 Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari, 好消息呢， Allah sendiri yang menyalakan terang di dalam hati kita melalui Kristus. 神借了基督耶稣，把我们的心已经敞开了。 Untuk itu hal berikutnya yang Paulus singkapkan dalam tulisannya 所以使徒保罗所说的接下来的是， adalah mengenai sarana Allah. 就是关于神的功用， Alat yang Allah tetapkan untuk membawa terang Injil kepada manusia. 神把这个福音呢带到人的心里， Yaitu pewartaan yang kristosentris. 就是传扬。 Paulus menegaskan, 使徒保罗说， sebab kami tidak memberitakan diri kami sendiri tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. 我们远不是传自己，乃是传基督耶稣为主。 Ukuran pelayanan Paulus bukan pada siapa yang mewartakan, 使徒保罗的服事是不是靠了那个传福音的？ bukan juga pada teknik atau efek yang ditimbulkan. 不是靠了那个后果， Intinya adalah satu pribadi, Yesus Kristus sebagai Tuhan. 主要是主耶稣。 Dan gereja yang sehat 好的教会 adalah gereja yang berani menyingkirkan diri manusia dari pusat, 敢把人从这个中心脱掉， agar Kristus yang ditinggikan dan tampak nyata. 把神荣耀。 Nah, jadi mungkin sekarang pertanyaan di pikiran kita, 现在我们想的是， bagaimana Yesus menyelesaikan masalah hati kita? 神呢怎么样解决了我们在心里的问题呢？ Saudara-saudari, inilah kabar baik Injil. 亲爱的弟兄姐妹，这个就是圣经的好消息。 Allah tidak membiarkan kita terus hidup dalam gelap, 神没有一直放我们在黑暗里生活， tetapi Ia menyelesaikan masalah hati kita melalui Kristus. 但是他借着基督耶稣解决了我们的问题。 Dan Allah melakukannya melalui caranya bekerja hari ini, 神呢现在就是动工， pemberitaan yang kristosentris, 就是传扬， sementara roh yang membuka mata, 是灵呢敞开了我们的眼， Roh Kudus, 就是圣灵， bukan pengkhotbah, bukan pewarta, 不是传道人， seperti yang kita baca tadi. 就像我们刚才所读的。 Dan hal berikutnya yang Paulus singkapkan adalah 接下来使徒保罗想要说的， tindakan Allah, 神的工作， yaitu penciptaan baru di dalam hati. 就是在心里面是有新的创造。 Paulus mengingatkan, 使徒保罗提醒了我们， Allah yang telah berfirman jadilah terang, dialah juga yang menyinari hati kita. 神就是从黑暗照了，他也是会照了我们的心。 Sama seperti waktu penciptaan pertama di Kejadian 1 ayat 3. 就是像在创世纪第1章3节， Allah hanya berfirman jadilah terang, lalu terang itu langsung ada muncul di tengah kegelapan. 神说要有光，就有光了，在黑暗里。 Begitu juga dalam keselamatan. 在救恩也是这样， Hati manusia yang gelap tidak bisa menyalakan terang sendiri. 人的心是已经黑暗了，不能够自己照光。 Tetapi Allah dengan kuasanya 但是以神的力量， menyalakan terang Injil di hati kita melalui Yesus Kristus. 借着基督耶稣把我们的心照亮了。 Itulah sebabnya 因此， keselamatan bukan hasil usaha kita tapi murni karya Allah. 救恩是不是靠我们的力量，但是是神的恩典， Jadi ini dia. 就是这个。 Melalui karyanya, salib dan kebangkitan, 借着十字架和复活， ada penciptaan baru. 有新的创造。 Firman jadilah terang, 话变成了光， kini ditujukan kepada hati. 就是指示我们的心。 Tujuannya 目的是 supaya kita beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah 说我们得了关于神荣耀的知识， yang nampak pada wajah Kristus. 就
看在神的面上， Karena kita sungguh mengenal Allah hanya di dalam Kristus. 因为我们在基督耶稣，我们就知道了神， Dan dialah yang akan menyembuhkan kebutaan rohani. 他就会恢复了我们的瞎眼， Masalah hati kita. 我们心里的问题。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， seperti seorang dokter mata yang menyorotkan lampu ke pupil kita, 就 ke 好 mata. 像就好像眼医把那个光照在我们的眼珠， Tujuannya bukan untuk menyakiti, 它的目的是不是为了伤害， tapi untuk memeriksa dan memulihkan mata. 但是要查看我们的眼睛和恢复了我们的眼睛。 Demikian juga terang Injil, 神的话也是如此， menyingkapkan penyakit rohani kita, 诉说了我们的属灵病， agar mata hati kita disembuhkan untuk bisa melihat Kristus dengan jelas. 使我们的心眼呢能够看基督看得清楚。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， karena itu Injil bukan sekedar lampu dengan cahaya yang hangat supaya kita itu nyaman ketika mendengarnya. 所以呢，福音不是只是一个光，使我们感到舒服的时候，当我们听这个福音的时候， Injil itu kuasa yang menyembuhkan mata hati kita. 神的话呢能够恢复了我们。 Terang Kristus yang dulu terasa mengancam bagi hati yang buta, 神的光，以前可能是对我们是一个危险， kini menjadi terang yang membebaskan dan memberi hidup baru. 现在呢变成了一个释放，给了我们新的生命。 Itulah yang Kristus kerjakan di kayu salib. 就是这一切，就是神在基督耶稣在十字架所做的。 Seperti seorang bayi yang baru lahir, 就像婴儿刚出生的， langsung menghadapi cahaya ruang bersalin yang menyilaukan, 他直接看到在那个房的灯光， itulah tanda kehidupan. 那个就是一个生活， Bukti ia sungguh lahir. 他真正已经出生了。 Begitu pula di dalam Kristus. 在基督耶稣里也是如此， Allah melahirkan kita kembali ke dalam terangnya. 神把我们在他的光里而新造。 Jadi ketika Kristus diberitakan dan ditinggikan, 当基督被荣耀的时候， Roh Kudus bekerja. 圣灵呢动工， Allah menyalakan terang 神呢照了这个光， dan kebutaan rohani harus menyerah. 瞎眼呢要负责。 Ini memberi pengertian 这个的意思是， bahwa sebetulnya pola kerjanya sederhana. 其实他的工作方法是简单， Firman diberitakan, 传福音， Roh Kudus menerangi, 圣灵呢引导， kebutaan menyerah. 瞎眼就已经放弃了。 Saudara-saudari, bagaimana kita hidupi ini hari ini? 我们在现在的生活呢，怎么样活起来呢？ Paulus kan berkata terang Allah sudah menyinari hati kita melalui Kristus. 使徒保罗就说，借着基督耶稣，神的光已经照了我们的心。 Jadi sebetulnya Allah sudah menyalakan terang di hati kita melalui Kristus. 其实呢，神呢借基督已经点光在我们的心里。 Karena itu, 所以呢， penerapan firman bukan hanya merapikan kebiasaan yang terlihat di luar. 行道不单只是在外表方面而已， Tetapi firman 但是神的话 mengubah pusat pikir dan hati kita. 可以改了我们的思想和我们的心。 Inilah yang Paulus maksud dengan noemata. 这个就是使徒保罗所 Tuhan 说的。 Tuhan menata kembali cara kita melihat. 神呢在制定了我们看的办法， Cara kita menilai 我们怎么样看人， dan cara kita menginginkan sesuatu. 我们想要一个东西的， Supaya arah batin kita kembali kepada Kristus. 使我们的心眼呢归于神。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， di kehidupan pribadi, 在个人的生活当中， mari hidup dalam pertobatan setiap hari. 我们要每天悔改， Ini panggilan untuk kita. 这个是我们的护照。 Dan kita bisa berdoa dengan Mazmur 119 ayat 18. 我们可以祷告，就是像在诗篇
119篇18节， dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. 诗篇139篇23到24节。Ya, dalam bahasa Indonesia, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。是那求你监察我，知道我的心思，试炼我。知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。 Setelah membaca itu, kita bisa membaca 1-2 ayat Injil. 读了这个之后呢，我们还可以读了几个经文， Dan kita ambil waktu tenang sejenak memandang Yesus dengan hati. 我们可以安静的去默想基督， Lalu akui, Yesus engkaulah Tuhanku. 然后我们要认识基督就是我们的神。 Dan kita bisa tanya kepada diri kita, 我们也是可以问问自己， saat aku lelah, 当我累的时候， aku mencari kenyamanan atau mencari Tuhan? 我找了舒服或者找神呢？ Dan dalam keputusanku sehari-hari, 在我每天的生活当中， yang mau terlihat hebat itu aku atau Kristus? 要看得厉害是我或者神呢？ Kita bisa ganti suara hati kita yang lama. 我们可以改变我们以前的声音。 Kalau yang lama itu yang penting aku nyaman, yang penting aku disukai, 如果以前我们所想的是，反正最重要是人人喜欢我， kita ganti dengan suara hati, Bapa dipermuliakan dalam Kristus, tugasku setia. 那我们要改，我们要荣耀神。我的工作就是我要忠心的跟着神。 Dan waktu kita tergoda menurunkan intensitas terang, 当我们要减少了这个问题的时候， kita bisa ucapkan pelan dalam hati. 我们可以慢慢说在心里： Kupilih terangmu bukan nyamanku. 我要选你的光，不是我的舒服。 Di tengah jemaat, 在百姓的中间， mari kita lakukan audit rohani yang menyentuh pusat hati kita bersama. 我们来查看我们自己， Mari tanyakan, 来疑问： apakah mimbar, liturgi, dan kesaksian 这个台上呢，就是见证， sungguh menyorot Kristus atau tanpa sadar menyorot manusia? 其实呢，照了人或者照了神，或者不知不觉呢，已经照了人。 Tanyakan, apakah dosa dan anugerah diberitakan jelas? 要疑问，神的话真理到底已经传得好吗？ Sehingga setiap hati sadar membutuhkan Kristus. 所以每个人都知道，我们就需要基督， Bukan sekedar termotivasi sesaat. 不单只是暂时， Dan di dalam jemaat, 在人中间， biarkan kasih yang menegur membentuk kita. 使爱呢能够塑造了我们， Seperti yang ada di dalam Amsal 27 ayat 6. 就是像在箴言27章6节， Saling memberi umpan balik dengan rendah hati. 我们要彼此谦卑的， Supaya semua yang kita lakukan mengarahkan mata jemaat ke wajah Kristus. 使我们所做的让这个百姓像基督。 Itu tadi untuk kehidupan pribadi dan kehidupan jemaat. 那个是为了个人的生活和会友的生活， Dalam misi dan penginjilan yang kita kerjakan, 在使命和工作当中， kita bisa mengingat bahwa penolakan 我们可以提醒拒绝师 sering menandakan kebutaan hati, 常常表明了瞎眼， bukan kegagalan Injil. 不是福音的失败， Seperti yang ada dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. 就是好像在约翰福音第3章19到21节，
Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行。 Jadi kita bisa pegang pola kerja Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari. 我们可以靠这个圣经， Firman diberitakan, 神已经被福音已经被传扬了， Roh Kudus menerangi, 圣灵呢会照光， dan hati dibuka 心被敞开， pada terang Allah, 就是在神的光里， bukan pada trik manusia. 不是在人的诡诈。 Dan kita bisa pilih 2 nama di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. 我们可以选2个名字，在我们Mungkin 2个人， Orang terdekat kita, 有可能是我们比较亲密的人， entah itu anak, saudara, atau siapapun. 孩子、亲戚或者其他人， Doakan setiap hari, 每天为他们祷告。 Ya Allah, 神 katakanlah kepada hati mereka, 对他们说 jadilah terang. 要有光。 Dan saat kita berbincang-bincang dengan orang lain, 当我们与其他人讲话的时候， sebagai orang yang bermisi, 当有使命的一个人， coba kita tanyakan dengan lembut. 我们要去问： Menurutmu hidup yang baik itu seperti apa? 你觉得好的生活是如此？ Dengarkan sungguh-sungguh. 要好好的听， Lalu kita bisa bersaksi bagaimana Kristus sudah cukup bagi kita sebagai Tuhan kita. 然后我们就可以做一个见证，神是在我们的生活怎么样？ Bapak Ibu Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， kebenaran yang menyilaukan itu bukan sedang melukai. 神要的真理是不是在伤害？ Firman yang seperti menyilaukan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari 对你们那么选要的 adalah penyembuhan dari Allah. 是神来的恢复。 Meski terang Injil perih di awal, 虽然这个一开始就很伤痛， di sanalah mata hati dipulihkan untuk melihat Kristus. 在那边的我们的心眼已经被恢复了。 Menyalakan lampu itu tidak berguna kalau mata kita tertutup. 开灯是没用的，若我们的眼睛都一直闭上。 Maka iman itu 所以信心呢， adalah membuka mata hati setiap hari, 要每天敞开心， memandang Kristus dan berjalan dalam terangnya. 仰望神，在神的光里而走。 Ketika kita mendengar firman, 当我们听 mendengar Injil, 福音， jangan kecilkan intensitas terangnya, 不要减少它的亮度， tapi mintalah mata kita disembuhkan. 但是要求把我们的心眼恢复起来。 Dan tinggikan Kristus bukan diri kita. 我们要荣耀神，不是荣耀我们自己。 Dan dalam penginjilan jangan putus asa, 在传道的时候就不要灰心， karena Allah yang dahulu berfirman jadilah terang, 因为神说有光的， sanggup mengatakan atas setiap hati. Sanggup mengatakannya atas setiap hati 能够说是在每个人的心， yang kita doakan 对我们每个人所祷告 sama 的， seperti itu. 就像那样， Jadilah terang. 要有光。 Saat ini mari kita berdoa bersama dan saya minta dengan kasih Musa Felix untuk memimpin kita berdoa. 我们来一起祷告。